Hai dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk hashtag 3A Psiko Pendidikan Modul Kesejahteraan Psikologi Warga KPM bagi bulan September. Tajuk hashtag 3A bagi bulan September 2021 ialah Kemurungan, Derita dalam Senyap. Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih, yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Apa penyebab kemurungan? Terdapat beberapa penyebab kemurungan. Antaranya yang pertama ialah perubahan kimia dalam otak, iaitu berlaku ketidakseimbangan kimia, iaitu neurotransmitter serotonin dan neuropeptide. Yang ini ialah sumber dari KKM. Yang kedua ialah bakal keturunan, iaitu seseorang yang mempunyai keluarga yang pernah menghidapinya. Maksudnya ada history dalam keluarganya. Yang ketiga ialah persekitaran. Persekitaran ni ialah apabila terdapat peristiwa hidup dan kekurangan sokongan keluarga dan sosial. Penyebab kemurungan yang keempat ialah ubat-ubatan. Sesetengah jenis ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan. Walau bagaimanapun, ia akan beransur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Jadi yang ni pesakit-pesakit darah tinggi pun ada peluang untuk menghidap kemurungan. Seterusnya ialah penyebab kemurungan yang kelima ialah penyakit-penyakit lain, iaitu sesuatu penyakit lain seperti gangguan fungsi tiroid hypothyroidism boleh juga menyebabkan kemurungan. Yang keenam ialah corak pemikiran. Terdapat corak tertentu dalam pemikiran yang boleh mencetus kemurungan. Ini termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya. Ini ialah kita dapat fakta ni dari sumber KKM. Okey, seterusnya ialah stresor. Stresor ataupun punca stres juga berupaya mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak dikawal. Dan yang ke-8 ialah peristiwa lain yang boleh mencetuskan kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah atau ketagihan arak, menghidapi penyakit serius, tinggal dengan orang yang menghidap penyakit tersebut. Dan seterusnya, antara penyebab kemurungan yang lain ialah apabila kehilangan orang yang disayangi, dan kemurungan juga boleh terjadi apabila baru melahirkan anak. Okey, yang ni ialah tanda-tanda dan gejala kemurungan. Antara tanda-tanda dan gejala kemurungan ialah yang pertama, kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan. Yang kedua, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Yang ketiga, cepat berasa letih dan tidak bertenaga. Yang keempat, perasaan pesimistik dan sangat mudah putus asa. Yang kelima ialah perasaan bersalah yang tinggi dan rasa diri sangat tidak berguna. Seterusnya ialah tanda-tanda dan gejala kemurungan apabila menghadapi gangguan tidur. Contohnya bangun terlalu awal ataupun berlebihan tidur ataupun tidak dapat tidur. Seterusnya ialah hilang selera makan dan penurunan berat badan yang mendadak. Lepas tu orang yang menghidap kemurungan ni akan selalu rasa lebih baik mati dan kadang-kala disertai dengan percubaan bunuh diri. Tanda-tanda lain ialah rasa tidak tenteram dan mudah marah serta kurang daya tumpuan dan ingatan. Selain daripada itu, orang yang menghidapi kemurungan juga sukar membuat keputusan dan akan menghidap simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Selain itu, orang yang berhadapan dengan kemurungan juga kurang nafsu seksual
dan pergerakan menjadi terhad atau kaku atau menjadi sangat resah dan gelisah. Dan orang yang tanda-tanda kemurungan juga ialah apabila mudah cemas atau fobia. Kemurungan, siapa yang berisiko? Antara orang yang berisiko untuk menghidap kemurungan ialah orang yang pernah mengalami kemurungan pada masa lepas. Seterusnya, orang yang mempunyai ahli keluarga yang menghidap kemurungan. And then, orang yang menghidap penyakit kronik seperti kanser, diabetes dan hipertensi. Seterusnya ialah orang yang mempunyai penyakit seperti sakit buah pinggang, stroke, sakit jantung atau kesakitan yang berpanjangan. Dan ialah orang yang hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba. Dan seterusnya, orang yang berisiko ialah apabila orang tersebut kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Dan penceraian juga boleh menyebabkan kemurungan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, penyalahgunaan dadah dan arak, pengambilan ubat-ubatan tertentu, orang yang menjadi mangsa penderaan dan juga orang yang menghadapi tekanan di tempat kerja. Selain daripada itu, orang yang berisiko untuk menghidapi kemurungan ialah orang yang pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak dan lepas tu orang yang mempunyai kecenderungan mudah risau atau bimbang dan selepas bersalin mempunyai perasaan sedih semasa dalam pantang serta orang yang terlibat dalam krisis ekonomi. Okey, apa kesan sampingan? Terdapat kesan sampingan untuk orang yang menghidap kemurungan, antaranya ialah mulut kering, sembelit, masalah pundi kencing, masalah seksual, penglihatan yang kabur serta pening. Okey, daripada menghidap kemurungan, kita boleh mencegah sebelum terjebak ke dalam masalah kemurungan. Antara pencegahan yang boleh dibuat ialah kita mesti mengetahui penyakit yang ada pada kita. Seterusnya, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan, sentiasa bersikap positif dan bertenang, rancang keuangan anda, amalkan gaya hidup yang sihat, menyertai aktiviti yang akan membuat kita berasa gembira, contohnya bersenam, menonton wayang, menyertai aktiviti keagamaan atau sosial dan pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan beri keutamaan supaya tidak tertekan. Okey, slide ini ialah daripada bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sekiranya terdapat masalah, boleh terus hubungi kaunselor organisasi di PPD kita iaitu Cikgu Loh Aseng. Itu saja untuk perkongsian #3A bagi bulan September. Sekian, terima kasih.